Pernahkah Anda terfikir tentang hak-hak orang kurang upaya yang perlu diberikan kepada mereka? Baik, mari kita mulakan. Kita mulakan dengan memahami matlamat Akta OKU 2008. Akta OKU 2008 digubal untuk melindungi hak orang kurang upaya. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan orang kurang upaya mempunyai hak yang sama dengan orang yang lain. Akta ini turut memberi peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan beberapa kemudahan akses. Pertama, tempat dan perkhidmatan. OKU harus mempunyai hak untuk akses dan menggunakan kemudahan awam, ameniti, perkhidmatan dan pembangunan awam yang sama dengan orang normal. Kerajaan perlu memastikan kesemua kemudahan awam, ameniti, perkhidmatan dan bangunan direka bentuk mengikut kesesuaian atau mesra pengguna dengan OKU. Kedua, pengangkutan awam. OKU harus mempunyai hak untuk akses kepada pengangkutan awam dengan mudah. Kerajaan harus memastikan reka bentuk pengangkutan awam yang bersesuaian dengan semua orang. Yang ketiga, pendidikan. OKU tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas ketidakupayaan mereka, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah, tinggi, termasuklah latihan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Kerajaan dan institusi pendidikan hendaklah menyediakan material sokongan pengajaran seperti bahasa isyarat dan braille. Keempat, pekerjaan. OKU hendaklah mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan dengan peluang yang saksama. Majikan hendaklah melindungi hak OKU dengan memberikan kesetaraan dengan orang upaya, termasuk peluang yang sama dan pembayaran untuk kerja yang sama nilai dengan orang biasa, keadaan kerja yang selamat dan sihat daripada gangguan dan memulihkan ketidakpuashatian. Kelima, komputer, maklumat dan teknologi. Memastikan OKU mempunyai hak untuk akses kepada TNK atas asas kesetaraan dengan orang upaya. Dengan menyediakan maklumat, komunikasi dan teknologi yang boleh diakses bersesuaian dengan pelbagai jenis ketidakupayaan mengikut cara yang sesuai tanpa kos tambahan. Pihak kerajaan dan sektor swasta hendaklah memudahkan kaedah dan format komunikasi untuk urusan rasmi. Keenam, kehidupan berbudaya. OKU mesti mempunyai hak untuk akses kepada kehidupan berbudaya atas asas kesetaraan dengan orang upaya. OKU juga mempunyai hak untuk mengetahui budaya dan bahasanya tersendiri, menikmati cara kehidupan seperti orang biasa, menikmati program televisyen, filem, teater, muzium, perpustakaan dan pelancongan. Ketujuh, rehabilitasi dan rehabilitasi yang membawa maksud penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dan pertubuhan bukan kerajaan hendaklah mengambil langkah yang berkesan dan sesuai untuk membolehkan orang kurang upaya mencapai dan menggalakkan keupayaan berdikari yang maksimum, keupayaan fizikal, mental, sosial dan vokasional sepenuhnya serta penglibatan dan penyertaan sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan. Ke-8 ialah berkaitan dengan kesihatan. Pihak berkuasa perlu mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan OKU mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan, termasuklah rehabilitasi berkaitan kesihatan. Pihak berkuasa juga perlu menyediakan pakar terapi pengucapan, fisioterapi dan terapi pekerjaan. Pihak berkuasa juga perlu mencegah dari berlakunya kurang upaya selanjutnya, imunisasi, nutrisi dan genetik counselling. Kesembilan, berkaitan perlindungan kepada OKU yang serius. Pihak berkuasa perlu menyediakan perlindungan dan sokongan untuk memastikan orang yang mempunyai kurang upaya teruk mendapat kualiti kehidupan yang baik selepas kematian penjaganya.
Yang ke-10, pertolongan ketika kecemasan. OKU mempunyai hak untuk dibantu setara dengan orang upaya dalam situasi kecemasan dan berisiko demi kemanusiaan, termasuklah ketika perang atau kemusnahan semula jadi. Seterusnya, kita beralih kepada peranan Majlis Kebangsaan Orang-Orang Upaya. Pertama, majlis akan bekerjasama dengan kerajaan, organisasi dan syarikat untuk melaksanakan plan. Majlis juga akan memberi cadangan dan nasihat kepada kerajaan untuk memajukan dan meningkatkan sokongan kepada OKU. Majlis juga akan membantu orang ramai mengetahui lebih lanjut tentang OKU. Majlis juga akan meningkatkan sistem pendidikan berkaitan dengan OKU. Majlis juga akan memperbanyakkan peluang pekerjaan dan latihan kemahiran untuk OKU. Sebagai rumusan dari perbahasan awal hingga akhir, dapatlah kita simpulkan bahawa orang-orang upaya adalah sebahagian daripada masyarakat kita. Mereka berhak untuk menikmati pembangunan negara kita dalam semua aspek seperti pendidikan, perhubungan PNK, perkhidmatan, kesihatan, kemudahan awam, keselamatan dan lain-lain. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar perbahasan daripada awal hingga akhir. Diharapkan apa yang disampaikan mendapat manfaat kepada semua. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.